Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zainul Arifin Besapawi, nombor matrik 146434 akan membentangkan PGT 434 pengurusan disiplin sekolah, yang iaitu tajuk jelaskan kaedah pengurusan disiplin yang betul berasaskan undang-undang. Yang pertama ialah Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan Disiplin Sekolah 1959. Yang kedua, Perkeliling Ikhtisas Pengurusan Disiplin, Panduan Pengurusan Disiplin KPM, JPN dan PPD. Dan yang terakhir ialah Undang-Undang dan Peraturan Sekolah. Baiklah, pengurusan disiplin yang baik dengan kaedah yang strategik adalah pendekatan yang mampu menghasilkan kejayaan dalam pengurusan disiplin di sekolah. Ia melibatkan proses perancangan dan pemikiran yang sistematik serta komprehensif bagi mengenali dan mengatasi cabaran yang sedang dihadapi. Jadi, pelanggaran disiplin merupakan perbuatan yang tidak mematuhi peraturan oleh murid disebabkan oleh sifat semula jadi manusia dan yang dilakukan secara spontan dan bukan niat ataupun terancang. Oleh yang demikian, dalam melaksanakan hukuman terhadap murid dalam aspek pengurusan disiplin, beberapa kaedah yang harus diikuti supaya tindakan yang diambil tidak melampaui batas serta mengikut ketetapan yang disedia ada. Yang pertama ialah Ordinan Pelajaran 1957, iaitu Peraturan Disiplin Sekolah 1959. Okey. Merujuk kepada Seksyen 116 dalam Ordinan Pelajaran 1957 turut membekalkan undang-undang yang berhubung dengan pengurusan disiplin di sekolah yang dikenali sebagai Peraturan Pelajaran. Peraturan 4 dalam Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1999, guru besar adalah orang yang bertanggungjawab atas disiplin sekolah dan bagi maksud itu mempunyai kuasa atau guru-guru dan murid-murid di sekolah itu. Okey, selain guru besar, pendaftar sekolah ataupun pendaftar besar juga diberi kuasa bagi menjaga disiplin di sekolah. Apabila menerima perintah bertulis sama ada dari pendaftar sekolah atau pendaftar besar, guru besar di bawah kuasa yang diberi oleh Peraturan 6 dalam Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1999 hendaklah segera mematuhi perintah itu. Di samping kuasa dan budi bicara yang diberikan kepada pihak berkuasa disiplin seperti mana yang diperuntukkan dalam undang-undang kecil dan pelaksanaannya, pihak berkuasa disiplin haruslah mengamalkan keadilan, iaitu hak untuk didengari. Ini peraturan yang ini menentukan bahawa seseorang itu mempunyai hak untuk dibicarakan, iaitu hak untuk membela diri, dan ini merangkumi keseluruhan maksud prosedur yang adil sehinggalah dalam hal-hal yang mengendalikan masalah kanak-kanak. Yang kedua ialah peluang yang diberikan haruslah munasabah. Okey, seseorang itu haruslah mendapat peluang yang menyatakan kesnya dan dia juga belum boleh didapati bersalah atas sebarang salah laku yang membolehkan dia dihukum atau hukuman berkenaan yang dicadangkan itu lebih berat dan melampaui daripada apa-apa yang sepatutnya yang diterima olehnya. Terdapat beberapa langkah yang harus diambil, iaitu yang pertama, tindakan disiplin adalah menerima aduan, iaitu tanggungjawab guru besar adalah memastikan kebenaran aduan itu dan memastikan sama ada kes itu bersabit ataupun prima facie ataupun tidak. Langkah yang berikutnya adalah membuat siasatan awal serta mengumpul bukti serta menentukan kebenaran dan bukti-bukti tuduhan. Jadi, langkah kedua ialah membuat kesimpulan dari bukti-bukti untuk menjawab kes tersabit. Sebelum mengenakan sebarang perintah hukuman, peluang yang munasabah hendaklah diberikan kepada murid itu untuk menafikan kesalahan dan menegakkan kebenarannya. Langkah yang ketiga pula ialah haruslah diambil untuk haruslah
membolehkan murid beri sebab, to show cause, jika murid itu menafikan kesalahannya. Maksud beri sebab di sini adalah pihak berkenaan diberi peluang untuk menyatakan kesnya, iaitu membela diri dan memberi bukti bahawa tuduhan-tuduhan yang dihadap itu tidak betul. Dan langkah keempat ialah mestilah diambil untuk membuat keputusan dan dapatan daripada guru besar ataupun pengetua. Yang kedua ialah perkeliling ikhtisas pengurusan disiplin. Okey. Surat perkeliling ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memperingatkan Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Bahagian Daerah, semua pengetua dan guru besar supaya mengambil langkah yang berkesan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah. Contohnya, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 2001 yang menggariskan beberapa perkara seperti pemantapan sistem pengurusan murid di sekolah, pemantapan pengurusan disiplin, pemantapan pengurusan konseling di sekolah, sekolah penyayang, pendidikan keselamatan dan perlindungan diri, permuafakatan ibu bapa, sekolah dan masyarakat, dan sekolah selamat. Contohnya, pemantapan pengurusan disiplin di mana setiap sekolah mesti mempunyai jawatankuasa disiplin sekolah yang berfungsi merancang dan mengurus hal-hal berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan murid. Dalam masa yang sama, semua guru mesti mengambil tanggungjawab bersama dalam menentukan disiplin sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik dan terkawal. Okey. Jadi, semua guru perlu diberikan pendedahan tentang cara mengenal pasti murid-murid yang bermasalah dalam kelas masing-masing. Guru sewajarnya membantu murid yang bermasalah atau merujuk murid tersebut kepada guru konseling atau kaunselor sekolah supaya murid-murid sedemikian dapat meluahkan apa jua masalah yang terpendam dalam hati sanubari mereka. Jadi, guru besar dan pengetua boleh secara pentadbiran mengurangkan bilangan waktu mengajar ketua guru disiplin supaya mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan laporan atau profil yang lengkap mengenai segala salah laku murid serta langkah yang wajar diambil untuk memulihkan murid berkenaan. Selain itu juga merujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 8 1983 yang berkenaan dengan hukuman biasa terhadap murid-murid yang melakukan perbuatan salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan-peraturan pelajaran. Okey. Kesalahan-kesalahan yang dilarang dan dengan nyata adalah kesalahan-kesalahan seperti mana yang dibekalkan dalam peraturan-peraturan pelajaran yang sedia ada, seperti peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959. Walau bagaimanapun, bagi kesalahan ataupun salah laku yang tidak dinyatakan dalam peraturan ini, seperti membuat bising, tidak memberi perhatian sewaktu guru mengajar, berkeliaran dan berbagai lagi perbuatan yang tidak diingini, tidak disebut dengan jelas akan hukumannya dalam peraturan tersebut, sungguh pun peraturan tersebut memperuntukkan secara am kuasa kepada guru besar atau ketua bagi menjalankan hukuman. Oleh yang demikian, hukuman yang diberikan hendaklah dilakukan secara adil setimpal dengan salah laku tersebut. Hukuman yang pada hemat orang ramai tidak sesuai seperti berbentuk penyiksaan, cacian ataupun memalukan yang melampaui batas haruslah dielakkan. Jadi, guru besar atau pengetua perlu sentiasa menasihati dan memberi bimbingan dan penjelasan sebaik-baiknya mengenai peraturan disiplin sekolah kepada guru-guru di bawah jagaannya. Di samping itu, usaha-usaha untuk mengurangkan berlakunya salah laku tersebut berulang, pendekatan penyemaian dan pengukuhan disiplin di kalangan murid haruslah dilaksanakan seperti memberi latihan dan bimbingan dalam segala aktiviti sama ada di dalam ataupun di luar aktiviti bilik darjah.
bagi mewujudkan hubungan dan komunikasi yang baik antara guru dengan murid serta ibu bapa. Yang ketiga ialah panduan pengurusan disiplin KPM, JPN dan PPD, iaitu Panduan Am Disiplin Sekolah-Sekolah 1981 sebagai garis panduan bagi pihak sekolah, ibu bapa ataupun penjaga mengenai disiplin murid-murid di sekolah. Panduan disiplin untuk pelajar-pelajar 1988 yang meletakkan tujuan asas disiplin yang kukuh dalam kalangan murid, iaitu panduan ini memberikan penjelasan dari hal definisi dan matlamat disiplin, ciri-ciri amalan dan banyak lagi yang mampu untuk mencapai kesejahteraan diri dalam kalangan murid yang mempunyai masalah disiplin. Panduan bagi mengatasi masalah ponteng, iaitu buku yang dihasilkan oleh Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran 1994 yang berorientasikan tindakan-tindakan konkret yang diambil oleh guru besar ataupun pengetua dan guru-guru lain bagi membendung tingkah laku ponteng murid dari segi pengurangan, pencegahan dan mengatasi masalah ponteng sekolah dan ponteng kelas. Jadi, panduan pengurusan mengenai buli di sekolah, iaitu buku yang dihasilkan oleh bahagian sekolah pada tahun 2005 oleh Kementerian Pelajaran bagi mengenai gejala disiplin di kalangan murid-murid. Panduan ini bertujuan membantu pihak sekolah merancang dan melaksanakan program dan aktiviti-aktiviti bagi mengenai gejala buli secara berterusan dan bersepadu ke arah meminimumkan salah laku buli. Yang terakhir ialah undang-undang dan peraturan sekolah. Setiap murid dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, jabatan ataupun pejabat pendidikan sekolah dan mana-mana pihak berwajib yang ada hubungan dengan sekolah pada setiap masa. Peraturan ini atau mana-mana bahagian dalam peraturan ini boleh dipindah atau ditambah, dimansuh dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kesesuaian. Jadi, setiap murid di sekolah dikehendaki mematuhi setiap peraturan yang ada, termasuklah peraturan-peraturan baru atau undang-undang kecil yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak sekolah mengikut keperluan. Undang-undang dan peraturan sekolah. Okey, mana-mana murid yang didapati melanggar peraturan ini akan dikenakan tindakan disiplin, iaitu hukuman yang dikenakan sebenarnya untuk memberikan pengajaran dan mendidik para murid supaya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Contohnya, kesalahan ketidakhadiran. Okey, murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa menyatakan sebarang sebab secara bertulis atau dokumen akuan doktor, ibu bapa, penjaga akan dianggap sebagai ponteng sekolah dan boleh diambil tindakan. Jadi, berikut merupakan contoh ataupun pengeluaran surat amaran bagi kes ponteng sekolah. Yang pertama ialah situasi hari tidak hadir berturut-turut. Amaran pertama akan dikeluarkan pada hari yang ketiga. Amaran kedua akan dikeluarkan 7 hari selepas amaran pertama. Amaran terakhir adalah 7 hari selepas amaran kedua dikeluarkan, dan surat buang sekolah akan diberikan selepas 14 hari amaran terakhir dikeluarkan. Manakala bagi kes ponteng sekolah hari tidak hadir bukan berturut-turut, surat amaran pertama akan dikeluarkan pada hari yang ke-10. Amaran yang kedua akan dikeluarkan 10 hari selepas amaran pertama. Amaran terakhir akan dikeluarkan 20 hari selepas amaran yang kedua, dan surat buang sekolah akan dikeluarkan selepas 20 hari selepas amaran terakhir.
secara keseluruhannya memandangkan pelaksanaan kuasa disiplin dan pengenaan hukuman ke atas murid seringkali menimbulkan ketidakpuasan pihak-pihak yang terlibat. Oleh itu, guru besar ataupun pengetua dan guru-guru lain perlu memahami peraturan-peraturan dan klausa di dalam Akta Pendidikan, Ordinan Pelajaran, buku-buku panduan dan surat berkeliling ikhtisas dan siaran bagi membolehkan mereka mengambil tindakan yang betul, tindakan dan tata tertib yang relevan mampu untuk mengatasi berlakunya masalah disiplin tersebut dengan lebih serius.